Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu pada rumusan pengurusan pentaksiran bilik darjah di sekolah. Banyak dugaan yang Allah berikan, tetapi sebenarnya Allah mahu kita berusaha, tuan-tuan ya. Tadi sepatutnya kita live stream, akhirnya kita membuat rakaman. InsyaAllah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pelaksanaan. Bagaimanakah pengurusan pentaksiran PBD ini dilaksanakan di peringkat sekolah. Jadi sebelum kita meneruskan penataran ini, sebenarnya pelaksanaan pengurusan yang teratur dan terancang di peringkat sekolah akan memberikan kejayaan PBD dikendalikan dengan jayanya di sekolah. Oleh sebab itu, seharusnya terdapat satu perancangan yang sistematik dan juga perlulah diketahui oleh semua warga sekolah agar PBD dapat dilaksanakan dengan terancang dan akhirnya akan mencapai kejayaan. Jadi saya akan menerangkan di sini dan memberikan sedikit pandangan ya bagaimana pengurusan itu seharusnya dilaksanakan di peringkat sekolah. Baiklah, hadirin hadirat yang dimuliakan. Baik. Apabila kita mengurus pelaksanaan PBD di peringkat sekolah itu, beberapa elemen perlu diberikan penekanan ya. Penekanan itu kita lihat pada beberapa perkara. Pertama dari segi aspek tindakan di peringkat sekolah ya. Jadi PBD tidak akan terlaksana dengan jayanya sekiranya tiada sebarang perancangan. Ya, jadi untuk mengurus PBD itu pertama mesti bermula dengan perancangan. Setelah kita merancang, kita akan melaksanakan dan seterusnya kita akan membuat pemantauan. Jadi konsep ini dapat kita ringkaskan seperti PDCA, tuan-tuan ya. Kita plan, kita rancang, kita do, kita laksana, kemudian check, kita pantau, kemudian untuk menambah baiknya pada masa akan datang akan ada action di situ. Jadi apakah tujuannya pengurusan PBD yang dirancang dengan sempurna ini? Tujuannya kita menginginkan hasilnya PBD akan dilaksanakan secara berterusan. Ya, PBD ini bukanlah satu elemen sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap kita buat, sekejap kita tidak buat. Ya, tuan-tuan, PBD merupakan pentaksiran berterusan. Apabila kita laksanakan dia secara berterusan, kita juga mengharapkan PBD akan mendatangkan kesan yang positif untuk melahirkan anak-anak yang holistik ini tadi. Ya, kalau kita ingat pada awal penataran saya tadi menerangkan pelaksanaan PBD untuk menilai anak-anak ini secara holistik. Ya, kita melihat dari segi afektifnya, kognitifnya dan psikomotor anak-anak ini yang kita bangunkan sesuai dengan falsafah pendidikan kebangsaan negara kita. Dan hasil yang berikutnya, kita mengharapkan pelaksanaan PBD itu diadakan, kita mendapat hasil yang berkualiti. Maknanya data-data yang kita peroleh, ya, pelaporan tentang apakah TP yang dicapai oleh murid-murid ini mengikut mata pelajarannya merupakan pelaporan yang berkualiti. Dan program-program yang kita susun semula daripada data-data yang kita peroleh ni tadi merupakan program yang berkualiti yang membawa hala tuju sekolah. Baiklah tuan-tuan ya. Itu dari segi elemen pengurusan. Baik. Jadi bagaimana kita nak memulakan? Ya, bagaimana kita nak memulakan pengurusan PBD itu di peringkat sekolah? Jadi kita melihat dari aspek tindakan. Tindakan ini bukan hanya pada satu pihak. Di sini kita kena sangat-sangat perlu memahami. Saya bahagikan kepada dua. Satu di peringkat pengurusan tertinggi di peringkat sekolah. Ya, pengurusan tertinggi di peringkat sekolah. Yang kedua, dalam kalangan guru-guru. Semua guru terlibat. Baik, kita pergi dahulu kepada tindakan pihak pengurusan sekolah. Baik, dalam memastikan pengurusan PBD ini berjalan dengan lancar, perkara yang paling penting adalah peranan PGB, pengetua dan guru besar. Pengetua dan guru besar merupakan pengemudi ataupun nakhoda bagi memastikan PBD dapat dilaksanakan dengan jayanya. Oleh sebab itu, semua PGB mestilah mempunyai pengetahuan yang sangat jelas tentang PBD itu sendiri.
Ya, konsep yang paling mudah, faham tentang PBS dan PGB dengan ilmu pengetahuan yang ada, mahir untuk menyusun atur tindakan-tindakan bagi memastikan PBD ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan melalui perkara-perkara ini juga, PGB memainkan peranan memberikan sokongan yang padu atas keperluan-keperluan yang diperlukan oleh guru-guru kita dalam melaksanakan PBD itu. Itu tindakan di peringkat awal di bahagian pengurusan sekolah, ya, mesti dikuasai oleh PGB. Ketuanya adalah PGB. Kemudian, apakah tindakan berikutnya dalam pengurusan ini? Perlulah dimainkan oleh semua guru. Di peringkat guru, penguasaan berkaitan dengan DSKP ini sepatutnya menjadi penguasaan yang betul-betul mahir, tuan-tuan, ya. DSKP tu bak kata orang daripada kulit depan hingga ke kulit belakang tu semua dikuasai oleh guru. Kerana penguasaan tentang DSKP berkaitan dengan standard kandungan, standard pembelajaran dan seterusnya standard prestasi akan membantu pelaksanaan PBD berjalan secara sempurna dan berjaya. Ini dua aspek, ya. Seterusnya kita lihat. Baik. Sekarang kita akan melihat apakah yang perlu dibuat oleh pengurusan tertinggi ini tadi di peringkat sekolah. Jadi saya berikan sedikit gambaran carta alir di sini, ya. Pertama sekali, perlulah ada jawatan kuasa PBS itu di peringkat sekolah. Dan dalam jawatan kuasa PBS itu ada jawatan kuasa PBD. Dan jawatan kuasa ini bukan hanya tertinggal ataupun tercatat di dalam buku manual pengurusan sekolah, tetapi jawatan kuasa ini merupakan jawatan kuasa yang berfungsi. Kita fungsikan jawatan kuasa itu. Baik, kita menjurus terus kepada pelaksanaan PBD. Jadi PBD ini tadi yang merupakan komponen daripada PBS ini, tuan-tuan, perlulah menjadi agenda tetap dalam mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah dan begitu juga dalam mesyuarat panitia mata pelajaran. Ada agenda yang kita tetapkan. Kalau kita bermesyuarat 4 kali setahun dalam mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah, maka 4 kalilah kita membicarakan berkaitan dengan PBD. Begitu juga PBS, iaitu komponen-komponen lain yang terkandung di dalam PBS seperti psikometrik dan juga PAJSK. Ya, jadi ini perlu ada disusun secara strategik. Apa yang akan kita mesyuaratkan dalam mesyuarat yang pertama, mesyuarat kedua, mesyuarat ketiga dan mesyuarat yang keempat. Sudah tentulah apabila kita menetapkan mesyuarat yang pertama, kita akan membincangkan data-data dan halat tuju tentang PBD itu sendiri. Begitu juga dalam panitia semua mata pelajaran. Jadi saya meminta pihak sekolah cuba semak. Ada tak di dalam agenda tuan-tuan sepanjang tahun itu ditetapkan tentang bicara tentang PBD ini? Adakah semua panitia mata pelajaran juga mempunyai agenda tentang PBD di dalam mesyuarat panitia mereka? Jika tiada, maka kita adakan supaya kita berjalan di atas landasan yang betul bagi memastikan PBD ini dapat kita jayakan bagi sekolah-sekolah di negeri Melaka. Baik, perkara yang ketiga, kalaulah dia ada di dalam agenda mesyuarat jawatan kuasa kurikulum, PBD itu perlu dirancang. Jadi bagaimana perancangan ini? Kalau tadi kita mungkin daripada top to bottom, kali ini perancangan itu akan datang daripada semua panitia. Semua panitia mata pelajaran merancang tentang PBD mereka. Ya, apakah perkara-perkara yang dirancang? Bagaimana menjalankan pentaksiran? Banyak perkara di situ, tuan-tuan, ya. Jadi semua panitia ni merancang, tuan-tuan. Perancangan itu dibicarakan. Biasanya dalam mesyuarat akhir tahun kita dah mula merancang untuk tahun hadapan untuk memastikan kejayaan, dan perancangan ini tidak akan dirancang begitu saja tanpa adanya data-data. Data-data pentaksiran yang kita laksanakan di bilik darjah itu merupakan interpretasi yang perlu kita gunakan untuk kita merancang perancangan PBD bagi mata pelajaran kita. Ya, jadi maknanya apabila panitia menyediakan perancangannya, kita lihat, saya letakkan di situ, daripada perancangan semua panitia ini tadi, maka akan digabungkan menjadi perancangan PBD sekolah. Barulah kita ni kerja saling connecting the dot, berkaitan antara satu dengan lain. Hasil daripada perancangan yang kita satukan ini tadi,
dibawa, dibincangkan dalam jawatan kuasa kurikulum sekolah. Nah, di sinilah mungkin aspek-aspek seperti contohnya kita melihat kemahiran guru. Adakah panitia, ya, panitia ada banyak, ada panitia bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Kalau di sekolah menengah itu mungkin daripada panitia-panitia boleh dikumpulkan, dibincangkan dahulu di bahagian bidang, sebab kita ada GKMP mengikut bidang itu, tuan-tuan, ya. Kita melihat kemahiran guru, kita melihat proses pelaksanaan, kita melihat pelaporan PBD. Jadi ini kita jadikan sebagai tindakan-tindakan yang akan kita ambil untuk merancang program di peringkat sekolah. Samalah juga sekiranya tuan-tuan melihat perancangan itu bagi aspek lain daripada PBS itu, ya, seperti PAJSK dan juga psikometrik. Jadi carta alirnya begini, ya. Jadi ini carta alir ini sangat membantu dari segi pengurusan di peringkat sekolah, pelaksanaan pengurusan PBD di peringkat sekolah. Dan yang akhir sekali, pelaksanaan penjaminan kualiti. Tadi telah diterangkan dengan jelas, ya, oleh Encik Helmi berkaitan dengan penjaminan kualiti. Jadi pelaksanaan penjaminan kualiti ini juga merupakan salah satu elemen yang amat penting. Bukan penjaminan kualiti ini sekadar kita memaparkan tahap-tahap penguasaan yang dicapai oleh murid-murid tanpa diinterpretasi. Sebenarnya 4 elemen itu iaitu pemantauan, pengesanan, kemudian pementoran dan seterusnya penyelarasan skor merupakan elemen yang sangat penting dan perlu difahami oleh jawatan kuasa PBD, jawatan kuasa PBS di peringkat sekolah. Malahan penjaminan kualiti ini walaupun cadangannya berlaku 2 kali saja setahun, tetapi di peringkat panitia kita boleh mengadakan penjaminan kualiti demi memastikan pelaporan PBD yang kita berikan untuk anak-anak itu autentik, sahih dan dipercayai. Di samping melalui pelaksanaan penjaminan kualiti, kita juga dapat mengambil tindakan susulan untuk memperbaiki pelaksanaan PBD di peringkat sekolah. Sebab itu dalam carta alir pengurusan di peringkat sekolah ini, saya letakkan di situ penjaminan kualiti itu terancang dan kita manfaatkan data-data daripada penjaminan, tuan, ya. Jadi sebenarnya untuk pelaksanaan PBD di peringkat sekolah, semua aspek ini hendaklah diberikan penekanan yang sebaik-baiknya diketuai oleh PGB. Sebab itu saya meminta sangat-sangat PGB memahami pelaksanaan PBD ini sebaik-baiknya kerana tuan-tuanlah selaku peneraju hala tuju sekolah. Ya, SKPM G2 standard 1 1.1 PGB sebagai peneraju hala tuju sekolah. Hala tuju sekolah kita adalah berdasarkan data-data dan data-data kita datangnya sebahagian besar daripada interpretasi PBD, pelaporan itu sendiri. Jadi kalau di sekolah rendah, tuan-tuan, tahun ini kita tidak ada UPSR. Apakah data yang akan kita gunakan? PBD lah, tuan-tuan. Dan merangkumi semua mata pelajaran. Adakah kita ingin mengetepikan lagi, kita nak tukarkan kepada peperiksaan, sedangkan telah ada makluman tentang pemansuhan peperiksaan yang mana kita membangunkan anak-anak itu secara holistik dari segi pengetahuannya, dari segi kemahirannya, dari segi nilainya, dari segi sahsianya. Jadi ini pengurusan itu uruslah sebaik-baiknya. Seterusnya kita lihat, tuan-tuan, ya, pengurusan PBD dalam kalangan guru. Ini perlu diberi perhatian oleh PGB juga. Pertama sekali, guru-guru sendiri kena mengenal pasti KP-KP, GKMP, kalau di sekolah rendah KP, ya, kemudian dibantu oleh guru penolong kanan kita, pentadbiran kita. Adakah semua guru itu menguasai di SKP itu sebaik-baiknya? Ya, dia memang tahu tentang di SKP itu, tuan-tuan, ya, iaitu apakah standard kandungan yang perlu diajarkan mengikut tahun anak-anak itu. Apakah standard pembelajarannya yang perlu kita berikan kepada anak-anak itu, dan kita pun ada standard prestasi di situ bagi kelas-kelas yang diajar bagi semua mata pelajaran. Jadi kalau katakan guru-guru kita tidak menguasai di SKP di sini, maka dalam penjaminan kualiti adalah aktiviti pementoran. Kita boleh mengadakan ladap, kita boleh pakai SIC Plus kita untuk membantu guru-guru kita
dari segi pemahaman tentang DSKP, kerana itulah dokumen yang akan kita gunakan untuk merancang PBD ini menjadi satu pentaksiran yang berkesan. Yang kedua, setiap guru mempersiapkan diri, dia faham betul-betul tentang PBD. Bukan PBD itu tidak difahami, asalkan dapat saja. Hujung tahun bila diminta data, kalang kabut, kita pun main timbang kati anak-anak murid kita. Lawas sikit letaklah 6, kurang sedikit letaklah 5, nakal sikit jadi 1 lah budak-budak ini. Tak jadi begitu tuan-tuan. Mempersiapkan diri di sini pemahaman yang jelas tentang konsep PBD. Jadi dalam penataran pada hari ini, kami berikan daripada awal sejarah PBS itu, bagaimana jadi PBD, sebagainya telah kita berikan. Ciri-ciri PBD, bagaimana cara pelaksanaannya tuan-tuan. Jadi siapkan diri kita, sentiasa mempersiapkan diri. Dalam keadaan pandemik ini, persiapan kita, bagaimana kita melaksanakan PBD dengan anak-anak tiada di depan mata kita tetapi ada di hati kita kerana dia berada di rumah. Jadi kreativiti sebegini merupakan tuntunan yang perlu kita penuhi pada zaman inilah tuan-tuan ya. Begitu juga seperti kamilah, kita mencari jalan untuk membantu tuan-tuan. Okey. Perkara yang ketiga, guru-guru perlu merancang PBD mereka. Mereka dah tahu kan dia mengajar kelas ini, mata pelajaran ini, tahun ini. Sebab perancangan daripada guru-guru inilah yang akan dikumpul menjadi perancangan panitia. Apa yang berlaku? Dia datang daripada atas, kadang-kadang tak sesuai. Perancangan tu tahun 2019, kita guna pakai 2021 yang mana kita ni berhadapan dengan pandemik. Sekejap bersemuka, sekejap kita melaksanakan PDPR. Jadi perancangan itu perlu datang daripada setiap guru. Jika guru tu tidak reti lah, tak tahu ingin membina perancangannya, maka di sinilah peranan panitia untuk membantu guru itu. Tuan-tuan, boleh kita panggil semua panitia, semua guru kita. Jangan copy and paste. Jangan sekolah sebelah punya perancangan, kita ambil, kita gunakan di sekolah kita, memang tak berjaya, hancur lebur tuan-tuan. Ya, sebagaimana kami di jabatan juga tidak mengambil pun. Ya, ada banyak cara yang dilaksanakan oleh JPN masing-masing dalam menatarkan PBD ini kepada guru-guru, tetapi kami mengambil inisiatif berdasarkan data. Kami turun ke sekolah, kita melihat sendiri kefahaman guru-guru berkaitan dengan PBD. Jadi kita ambil kesimpulan, kita kena buat sebegini. Begitu juga di peringkat sekolah. Ukur baju di badan sendiri. Waima kita ni berkongsi bangunan lah contoh. Kan, sekolah lain-lain tapi terpaksa kongsi bangunan. Pun kita tidak boleh meniru perancangan yang dibuat oleh orang lain. Sebab itu bagaimana tuan-tuan ingin merancang, bagaimana guru-guru ingin merancang, guru-guru perlu menyediakan data yang otentik. Guru-guru meletakkan TP itu berdasarkan TP yang sebenar diperoleh oleh anak-anak murid setelah guru-guru berusaha bagaimana untuk meningkatkan TP anak-anak murid kita ini. Jadi, barulah guru dapat membuat perancangan. Bak kata orang tua-tua, kalau cikgu tu dia bukan mahir, sekilas ikan di air, cikgu tu kata dia dah tahu jantan betina. Macam itulah dimandangkan anak-anak di dalam kelas itu. Dia dah tahu kemahiran-kemahiran yang diperoleh oleh anak-anak. Jadi ini nampak dengan jelas ya. Kemudian perancangan ini dikumpul oleh panitia. Dibincangkan secara profesionalisme tanpa mengaitkan emosi kita. Bila kita berbincang secara profesionalisme, kita akan berbincang tentang anak-anak itu secara profesional. Kita tak cerita, "Alah budak ni memang nakal." Oh, dia memang nakal. Abangnya dulu pun nakal. Ni. Dah keturunan lah pula di situ, tuan-tuan. Jadi inilah perbincangan profesionalisme kita. Okey, anak ni dia memang kurang dapat. Okey, kita lihat dalam mata pelajaran ini. Oh, dia pun kurang. Jadi kita dapat kumpul, oh, dalam semua mata pelajaran nampaknya anak ni kurang sedikit. Kita bertanya dengan kaunselor. Dari segi psikometriknya bagaimana kaunselor anak ni? Oh, budak ni patutlah cikgu banyak buat aktiviti yang dalam kumpulan. Budak ni, dia ni agak pendiam. Dia pendekatannya begini. Di sinilah kita akan berhubung dengan kaunselor untuk mencari perancangan bagi anak-anak kita. Data psikometrik kita perlukan untuk menyokong perancangan dalam mata pelajaran. Jadi tuan-tuan lihat di situ ya.
Dah panitia ni dah berbincang, dia dah ada perancangan untuk PBD-nya, maka perancangan inilah nanti yang akan dibawa di dalam mesyuarat jawatan kuasa kurikulum sekolah yang akan menjadi perancangan di peringkat jawatan kuasa kurikulum sekolah, perancangan sekolah ya. Jadi perancangan PBD panitia ni bincang dalam mesyuarat panitia mata pelajaran. Apakah isu-isu yang dihadapi? Apakah keperluan, sokongan panitia itu? Oh, kita perlukan begini. Okey, kita mohon daripada pihak pengetua, kita akan menghantar kertas kerja, diluluskan. Kita perlukan alat bantu begini untuk membantu mata pelajaran kita. Okey, guru-guru kita memerlukan kemahiran. Kita perlukan, okey, kita kumpulkan. Apa kemahiran yang diperlukan oleh guru? Ada kemahiran itu yang kita boleh gabung. Contoh semua panitia, ini masalahnya. Okey, kita perlukan satu kursus yang sama. Ada keperluan itu secara spesifik. Jadi, di sinilah kita akan pakai. Kita ada banyak tools kita. Salah satunya adalah SIC Plus kita, tuan-tuan ya. Jadi boleh pakai untuk membantu kita dalam merancang pengurusan PBD ini tadi. Okey. Dan akhirnya juga perkara penjaminan kualiti dalam kalangan guru. Guru itu sendiri juga mesti ada ya dalam panitianya itu ada pelaksanaan penjaminan kualiti di peringkat panitia itu tuan-tuan. Sebab ini akan membantu pelaksanaan PBD berjalan dengan berkesan ya. Baik, seterusnya kita lihat tuan-tuan ya. Rumusan keseluruhan sebenarnya 9 bab ya daripada panduan pelaksanaan PBD di peringkat sekolah ini tuan-tuan. Inilah rumusannya. Pertama, PBD itu merupakan satu komponen daripada PBS. Tuan-tuan ya. Jadi kita tidak lagi keliru. Cikgu-cikgu di negeri Melaka tidak keliru. Faham bahawa di sekolah itu berlaku pentaksiran berasaskan sekolah. Bagi komponen kurikulum, kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Bagi aktiviti kokurikulum, kita ada PAJSK. Dan untuk kemenjadian murid ya dari segi psikometriknya ditaksirkan oleh kaunselor. Ya, jadi ini kita lihat. Ini rumusan keseluruhan. Dan kita faham, PBD itu dilaksanakan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran. Tujuannya apa dia? Untuk mengukuhkan penguasaan dan untuk mengukuhkan pembelajaran murid. Di samping yang ketiga, kita ingin meningkatkan keberkesanan pengajaran guru. 3 perkara tuan-tuan. Mengapa PBD itu kita laksanakan secara berterusan? 2 untuk murid, 1 untuk guru. Cikgu jangan terlupa untuk murid je, untuk guru tiada. Jadi kita ada data PBD. Pertama, data itu kita nak lihat untuk kukuhkan penguasaan dan pembelajaran murid ini. Di samping itu, data itu kita gunakan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran kita di bilik darjah. Kemudian, rumusan tentang PBD lagi. Bahawa PBD itu kita menggunakan kaedah pentaksiran formatif dan sumatif yang autentik tanpa memberikan tekanan kepada murid. Sebab itu kita adakan pentaksiran secara formatif dan sumatif. Di dalam formatif tadi kan, ada satu pentaksiran itu yang perlu dilaksanakan oleh murid, iaitu pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Jadi kita perkasakan. Kalau kita lihat di situ, bukankah kita membangunkan anak-anak itu juga membantu dirinya sendiri. Bila dia buat pentaksiran tentang kendiri, dia membantu dirinya sendiri tuan-tuan untuk menjadi lebih baik tuan-tuan ya. Wak Ima anak-anak yang tak berapa pandai membaca pun dia boleh nilai. Mungkin dia beritahu pada cikgu, saya kan kalau suku kata terbuka saya boleh baca cikgu, tapi bila ada suku kata tertutup tu saya susah sedikit cikgu. Anak tu pun kalau dia boleh bercakap begitu tuan-tuan, menunjukkan dia telah dapat menilai dirinya sendiri. Jadi inilah pembangunan tadi telah diterangkan ya tuan-tuan. Dan yang akhir tuan-tuan, PBD itu merupakan pentaksiran. Bukan bertujuan untuk kita membandingkan antara murid ini dengan murid ini dan juga bukan tujuan untuk persaingan. Kalau dahulu bila ada peperiksaan, dia berbentuk perbandingan dan persaingan. Siapa dapat nombor 1, siapa dapat nombor corot, siapa dapat markah 100, siapa dapat markah kosong.
Tuan-tuan, sebab itu kita ada pentaksiran bilik darjah yang mana membangunkan potensi anak-anak tanpa sebarang tekanan. Ya, jadi saya harap rumusan ini sangat jelas kepada tuan-tuan semua. Ya. Seterusnya kita lihat rumusan tentang pelaksanaan PBD. Rumusannya pertama, memerlukan semua guru memahami DSKP dengan sedalam-dalamnya, tuan-tuan. Memahami di dalam DSKP itu ada standard kandungan, ada standard pembelajaran dan ada standard prestasi mengikut tahun. Setiap cikgu kena tahu kalau cikgu tu dia mengajar tahun 1, tahun 2 pun dia mengajar, tahun 6 pun dia mengajar, ada perbezaan kandungan-kandungan itu. Jadi perlu dikuasai dalam pelaksanaan PBD. Dalam pelaksanaan PBD, cikgu-cikgu juga kena kreatif, kena inovatif. Pelbagai kaedah pentaksiran boleh kita laksanakan. Kita tak bergantung. Kali ini kita berdepan dengan pandemik, melaksanakan PDPR, ada kaedah pentaksiran yang lain yang kita boleh gunakan untuk mentaksir PBD anak-anak kita ini. Jadi, kita jangan bekerja secara bersendirian, bekerjalah dalam panitia untuk kita sama-sama berbincang tentang kaedah-kaedah pentaksiran yang sesuai untuk mata pelajaran kita. Okey, dalam pelaksanaan PBD yang paling baik, tuan-tuan, murid itu dimaklumkan tentang aspek kriteria yang kita ingin taksir. Kita boleh berikan standard pembelajaran itu kepada ibu bapa, kepada mereka. Kita bukan nak menyorok-nyorok. Ibu bapa tahu, okey, dalam contohnya lah, saya berikan ni untuk mata pelajaran bahasa ya, tuan-tuan. Okey, bahasa Melayu, kita ni termasuklah bahasa Inggeris, apa juga mata pelajaran bahasa, kami ini mengajar kemahiran. Baru ibu bapa tahu, oh jadi yang belajar tata bahasa tu cikgu karangan tu cikgu apa sebagainya. Baik, itu semua adalah di dalam sisipan kemahiran. Kami mengajar kemahiran. Kemahiran bertutur. Oh, kemahiran bercakap pun nak diajar cikgu. Iya, kerana di dalam bertutur itu ada kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa itu perlu diajar. Tuan-tuan, apabila bertemu guru bagaimana dan sebagainya. Jadi kita pun memintalah kepada ibu bapa bahawa kesantunan itu tolong juga ajarkan di rumah kerana ini akan mencerminkan kelancaran anak-anak ini apabila berdepan di sekolah. Jadi murid ni dia tahu. Okay, dalam semua mata pelajaran maklumkan kepada mereka yang inilah yang awak akan ditaksir. Jadi murid bila dia tahu apa yang nak diuji, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan dia mencapai tahap penguasaan. Wa imma tahap penguasaan itu pun kita boleh maklumkan kepada murid. Okey, kalau cikgu taksir di sini, awak boleh menjadi tipik 6, dapat tipik 6 kalau awak buat perkara-perkara ini. Ini secara otentik, itu yang diberikan. Jadi, inilah yang dikatakan apabila kita memberikan maklumat ini, kita mentaksir murid itu secara adil dan saksama. Tuan-tuan. Ya. Kemudian, laporan pentaksiran, tahap penguasaan dimaklumkan kepada murid, kepada ibu bapa. Bukan kita maklum saja, okey, anak tuan-tuan ni dapat ni. Tujuannya ada tindakan susulan. Bila kita maklum kepada murid, contohnya 3 bulan yang pertama kan, kita nyatakan, okey, sekarang ini untuk kemahiran ini awak berada pada TP2 ya. Tapi kita ada banyak masa lagi. Kita ada 190 hari persekolahan. Jadi jangan tak masuk kelas cikgu. Ya, sebab kita ni sekarang sama ada PDPR ataupun kita bersemuka. Jangan tak datang ke sekolah sebab cikgu membuat pentaksiran ini semasa awak ada engagement, ada pelibatan awak dengan guru. Kemudian kita maklum kepada ibu bapa. Barulah ibu bapa dapat membantu kita. Bukan ibu bapa bantu nak mengajar di rumah, mengambil alih tugas kita. Tidak. Sekurang-kurangnya membantu. Dia pastikan anak dia ikut kelas PDPR. Kalau guna modul, anak-anak itu buat modul. Jadi budak-budak ni tak faham guna modul. Saya pun tak reti nak mengajarkan. Ibu bapa pun akan kontaklah cikgu-cikgu. Dia akan menghubungi cikgu-cikgu melalui masa tutorial dalam PDPR itu. Barulah kita punya PDPR akan terlaksana dengan jayanya. Ini rumusan pelaksanaan PBD, tuan-tuan ya. Jadi ini keseluruhan, tuan-tuan ya. Saya harap difahami. Pentaksiran itu merupakan sebahagian daripada PDP, pengajaran dan pembelajaran. Di dalam kita mengajar memang berlaku pentaksiran.
Jadi kita memang ada setiap kali kita mengajar berlaku pentaksiran. PBD itu menyumbang kepada pembentukan modal insan yang holistik dan seimbang seperti yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan kita. Jadi pelaksanaan PBD seharusnya, sepatutnya menjadi budaya di sekolah. Budaya. Bila jadi budaya bukan satu bebanan tuan-tuan ya. Pembudayaan PBD dalam kalangan guru berupaya menghasilkan anjakan kepada pendidikan yang tidak berorientasikan peperiksaan. Inilah hasrat utama pelaksanaan PBS itu, komponennya PBD. Apabila diadakan kajian bermula daripada tahun 2005 berkaitan dengan sistem pendidikan di negara kita. Biarlah anak-anak itu bersedia untuk menduduki peperiksaan apabila berada di tingkatan 4, di tingkatan 5. 9 tahun persekolahan itu adalah tahun kita membangunkan nilai-nilai anak-anak ini, membangunkan pengetahuannya tuan-tuan. Jadi harapan kami daripada sektor pembelajaran, semoga PBD akan menjadi satu budaya di sekolah kita dan tidak menjadi halangan dalam kita melaksanakan pentaksiran dalam bilik darjah. Jadi, ini merupakan sumber rujukan yang kami gunakan dalam melaksanakan penataran pada hari ini, iaitu Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah edisi kedua tahun 2019. Tuan-tuan boleh mendapatkannya dengan memuat turun daripada laman BPK, tuan-tuan ya. Bukalah buku ini, bincangkanlah isi kandungannya, fahamilah tuan-tuan. Jika tuan-tuan menghadapi sebarang masalah, hubungilah kami kerana kita merupakan rakan yang akan bersama-sama memastikan pelaksanaan PBD berjalan dengan lancar di peringkat sekolah. Jadi tuan-tuan, saya memetik kata pemimpin, salah seorang pemimpin dunia iaitu Nelson Mandela ya. Pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia, tuan-tuan. Memang betul. Marilah kita memastikan PBD dapat dilaksanakan dengan jayanya di semua sekolah di negeri Melaka. Jadi itu saja daripada saya mewakili semua pegawai daripada unit bahasa yang melaksanakan penataran pada hari ini. Saya menyusun 10 jari, memohon keampunan, kemaafan sekiranya terdapat silap bicara daripada kami. Sebarang kekurangan mohon dimaafkan tuan-tuan, bersama-sama kita memastikan pelaksanaan PBD berlangsung dengan jayanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.